Hello, Assalamualaikum. Kita bersedia untuk menyambung apa yang kita dah belajar dalam video sebelum ni. Mr. Malik kali ni dia akan cover lagi 3 area yang penting. Sebelum ni kita belajar tentang bagaimana kita nak configure ataupun kita nak counter measure benda yang ada dalam komputer kita. So lepas ni rasanya hari ni kalau tak silap kena cover balik 3. Yang ni software pula. Kena ambil software-software yang free yang dia kata tu, yang boleh kita nak lawan malware ni. Okey, Assalamualaikum Bro Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? InsyaAllah banyak ilmu dapat hari tu. So kali ni rasa Alhamdulillah. we are looking forward for your latest punya information. Nak tambah ni daripada apa yang ada ni. So ada lagi 3 kan? So mungkin you boleh just go through the first 6 tu, then kita terus masuk kepada yang the next 3 tu. Alright. Okay, over to you. Okay, terima kasih banyak-banyak Brother Saiful kita. So, semalam kita recap. Okay, terus application yang first 6 ni digunakan untuk detect malware yang built-in dalam sistem Windows, iaitu Microsoft Configuration, MS Config, Task Manager, Registry Editor, Services, Event Viewer, dan Task Scheduler. Okay, so ni yang 6 yang semalam ataupun video sebelum ni yang kita dah cover. Betul. So insyaAllah dalam video ni kita akan cover lagi 3 ni. Okay, proses Explorer, proses Monitor, dan juga Auto Runs. Okay, ada soalan Saiful sebelum mulakan? Memang looking 3 tu. Apa yang kata download free tu yang boleh pakai untuk solvekan ni. Sebab biasanya kalau kita nampak benda-benda ni semua, kita nak kena beli antivirus. Kan, antivirus pun bukan murah pun. Dan the problem is, we don't know which antivirus to buy. So end up kadang kita beli yang nanti salah beli, problem tak solve. Itu masalah besar kat tu. Okay. Ada tips tak? Bagi saya, okay, antivirus ni ramai orang tanya yang mana paling bagus. Okay, sebenarnya antivirus ni semua sama je lebih kurang. Cuma dari segi penggunaan memory tu je yang penting, yang you kena take in consideration, dan juga masa startup. Okay, dari segi detection of virus lebih kurang sama je. Mungkin minggu ni AV Avast dia boleh detect virus-virus ataupun malware baru. Dan minggu depan mungkin Avira, okay, ataupun lagi satu AVG. So dalam nak cari AV yang paling bagus ataupun yang terbaik ni, actually semua sama je. Yang penting you kena take into consideration dia punya memory, penggunaan memory, dan juga siapa yang paling cepat startup. I see. Okay, nampak kat bawah ni startup. Ni kan? Ya. Masa komputer kita masa on tu, kita kena tengok application apa yang dia load dulu. Kalau dia load benda lain dulu, bukan you punya AV, so that means you punya AV tu is not that quite good lah. Oh, good tip. That's a good tip. Dan ada yang kadang-kadang kita stress ni, antivirus kita ni, dia main update tau. Bila kita start up, dia update. Bila update, ya Allah, kadang-kadang tengah buat kerja tu slow. Bukan slow lah, slow gila lah. Slow gila tu yang tak tahan. You know? Betul. Sometimes after tu yang kita okay sikit. I agree with you. Sebab tu saya kata you kena tengok yang mana paling banyak memory hog punya AV. Contoh Kaspersky, Trend Micro. Trend Micro antara yang paling memory hogging punya AV. Sekali dia load memang banyak services lah, macam-macam belakang tu. Itu yang you punya sistem slow. Dia loading tu, ya Allah, berdarah nak tunggu settle.
you know. So just imagine those people yang nak buat kerja, you know. So should they end task bila start up tu? Okay. Atau dia pergi kat task scheduler tu dia disable kan? Is it something that you recommend? Sebelum kita masuk topik hari ni lah. Kita I recommend, okay, kalau you tak guna internet, okay, so I recommend you disable your AV sementara lah. Itu pun bila you nak guna apps yang banyak guna memory, seperti yang AutoCAD, yang CAM lah, computer aided punya design CAD-CAM, dengan computer aided manufacturing punya apps. Tu semua memang banyak guna memory. I see. So kalau tak masuk internet, disable lah you punya AV. I see. Okay, good tips. Okay bro, hari ni dah boleh sambung ni. Orang dah tunggu lama ni. Alright. Okay, boleh. So insyaAllah kita teruskan. Bismillah. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak pada semua. So ni hari Ramadan yang pertama untuk tahun 2020 dan juga Ramadan kita sambut semasa COVID. Yes. So stay safe. Alright. Okay. So tanpa lengah kan, kita terus kan. So next is a process explorer. That means ni dia akan detect processes running on your system, sama macam task manager tapi dia on steroid. Okay. So kat sini sama juga dengan proses yang semalam yang kita buat lah. Yang mana yang tak guna, proses apa-apa yang tak guna tu kita disable. So kat sini saya dah download ni process explorer. So dia zip file dia boleh Google je lah kot Ni you tak payah install, dia just run je. I see. All this, yes. Process explorer, process monitor, auto run. You don't have to install, just run je. Oh, okay. Okay. So I just double click ni process explorer. So process explorer ni dia buat apa? Dia macam you punya process manager. Sorry, task manager. Oh, okay. Macam task manager tapi dia on steroid. Nampak ni? Siap ada color lagi lah. On steroid. Okay. Terms mahal tu. Sebab kita kena tahu bila malware attack sistem kita, dia akan antara application ataupun tools yang dia akan matikan is task manager. So, kadang-kadang kita pergi control alternate, delete ataupun control shift escape nak keluarkan task manager tak dapat. So the reason why dia matikan tu sebab dia tak nak kita nampak whatever task running at the moment. Sebab tu dia matikan task manager kita. Okay, kejap. Tapi bila gunakan process explorer, okay, process explorer ni setakat ni based on experience saya ada, setakat ni memang tak ada malware yang boleh matikan process explorer. Okay, reason being simple. You tahu kenapa dia tak boleh matikan? Sebab process explorer ni you tak install. Nampak? Dia run kat situ. Yes, you run as when you need it. Tu je. Okay, kejap. Tak boleh disable sebab benda ni tak ada dalam komputer. Kejap bro. Okay, when you mention task manager boleh sampai tak buka apa semua kan. Now, I've come across lah kadang-kadang bila ada masalah komputer macam ni kan, kadang-kadang bila baca balik, bila kita Google cari information, dia kata it is safer for you to do all this stuff dekat safe mode. Adakah dalam safe mode tu boleh detect? Safe mode, okay, it depends lah. Macam malware ni, it depends on how it is programmed. Okay, even though you run on safe mode, dia bukan 100% foolproof against malware. Okay. So by using this process explorer, dia
dia boleh kau team lah. Like you said, on steroid lah. Aku rasa macam Yes. tu. Kau tahu kenapa dia sebut on steroid? Apa dia? Sebab Mak Saleh belum jumpa ketum. Kalau tidak, dia mesti kata Betul. Explorer on ketum. Dia tak kata on steroid. Ya, betul. Ketum, dia mabuk. Bang, bahaya bang. Ha? Ni public. Ya ke? Ketung kan polis cari kita lah. Tapi steroid boleh pakai pula Aduh, sama. Okay, so how do we do this? Biasa lah. How do we do Okay. it? Aku tak sabar nak tengok. Same thing. You tengok, yang penting tengok nama-nama file pelik lah. Macam yang awal tu yang kita check MS config semua tu kan. Cari nama yang pelik. Okay. Kalau ada apa-apa nama pelik, kita just matikan lah. So, maksudnya Apa yang mana kita tak nak guna. kita cari file pelik tu dan kita cari dekat file.net semalam. Yes, betul. File.net. Aku dah semakin cerdik ni. Baru 2 hari. Okay, satu lagi yang ni bagus. Dia ada PID ni, nampak? What is PID stands for? PID. Process Identification Number. Oh, Setiap proses mesti ada ID dia. Ingat tak macam event viewer semalam? yes. Kan yang ada Ada event ID kan? Ya. Kalau tak pasti tengok dekat video yang tentang sebelum ni, yang dekat bahagian Yes. yang ujung-ujung tu. Kita ada cerita pasal event. Event viewer. Yes. And then color ni pula, dia ada maksud-maksud yang tertentu tau. Contoh macam ni SVC host. This is a service host. Ni yang services kita sebenarnya. I see. Ingat tak yang semalam? Ya. Services kan kita check services kan. So kalau kita punya pointer kat sini, okay, for example yang ni dia cakap services untuk PID 544 yang ni. Okay. So this is basically yang running dalam ni is plug and play punya service. So all the devices yang pakai plug and play kat situ lah. Manage kat situ lah. Yes. Kalau dia ni rosak, this plug and play service rosak, your device tak boleh berfungsi. I see. So, okay. Since kita dah cerita pasal benda ni, and I think some of our viewers pun menghadapi masalah yang sama. So, nak buat apa? Adakah dia orang kena download something ke untuk rectify the problem ke apa? Service down. Apa tu? Kalau service dia down, pergi ke services balik. And then cari plug and play. And then pastikan benda tu run lah. Kalau dia tak run, dia tak boleh guna, kita restart. Okay. Contohnya susun ikut punya turutan nama. Ni. Yang tadi tu. Yes. Nampak? This So, one correspond to this particular yang ni. SVC host. Okay, faham. So, maksudnya dia kena enable kat situ lah. Enable ataupun restart. That means you stop and then start balik. Okay. Tengok tu. Dah tunjuk contoh dah tu. Stop and start. Senang nak cari ni. Okay. Faham. Alright. So, talking pasal color dia, okay, dia dalam options, configure highlighting. Okay, ni. These are the color that represents yang mana ada dalam proses Explorer. Contoh yang hijau dengan merah ni, dia ni selalu berubah. Tu nampak tau, merah. Lepas tu hilang kan? Yep. That is the deleted objects. That means whatever object ataupun task, processor, services running, lepas tu diorang keluar. That's deleted object. Dia sekejap. Hijau dengan merah ni selalunya sekejap. Yang hijau ni new object. That means first introduce into your system. Okay. And then after that dia akan ambil color lain lah. Contoh macam ni lah. Yeah. Merah.
Okay. Faham, So faham. these two memang selalu sentiasa berubah lah, dan dia akan tukar cepat. Okay, the last one, yang next ni contoh on processes. Biasanya megang hijau tu warna biru biasanya tak ni. jadi problem lah. Biasanya hijau problem lah. Depends lah. Mata kita kena cekap lah. Apa benda yang tiba-tiba keluar hijau merah tu, kita kena cekap, tangkap. Apa dia tulis lah? Proses apa lah? Yes, yes. Okay. Kalau kerap sangat, kalau kerap sangat banyak bubu keluar, that means something wrong with your system. Sebab sistem kita, dia kalau once dia dah load certain things, benda tu dia akan stay right, dia tak ada tukar sana, tukar sini, keluar masuk, on off. So kita kena tengok ke kalau kerap sangat keluar warna hijau dengan merah ni, that means something wrong with your system. I see. Means ada benda yang load dengan unload cepat ah. Yes. Betul. And then dia banyak kali berlaku. So itu kita kena take into consideration lah. Asyik, kalau itu berlaku, apa yang dia kena buat? Apa kita kena buat? Kalau macam tu, macam aku cakap tadi lah, kena capture apa dia punya file name dia. Right, lepas tu? And then refer ke file.net. Refer file.net. Dan tengok lah sama ada benda tu malware ke tak. And then tengok dia punya location dalam folder. Alright. Okay, faham? Right. Ada soalan setakat ni? Cantik. Faham dah tu. So siapa-siapa yang nak faham lebih lanjut, you all kena refer video sebelum ni sebab dia akan ada related dengan bahagian dekat sini. Betul. Okay, yang tadi warna biru, own process ni, DLL, host, dynamic link library. Right. Okay, own process ni is basically this is a user punya file. User in terms of penggunaan local user that means bila you log in as your username tu, okay, these are the files yang dia guna. Okay, contoh yang ni DLL, dynamic link library, and then setting synchronize punya host, smart screen, these are all own process. That means your local computer, your user punya. I see. Okay. Whereas, ada soalan setakat ni? Okay, semua crystal clear insyaAllah. Okay. So maksudnya, so yang warna macam kita kena aware pada colour ni lah. Kena aware. Betul. Betul. So next yang warna macam peach ni, these are your services lah. Okay, that means sebab tu macam service host dari segi banyak colour warna ni. I see. Ni. Okay, these are all your services running. Okay, contoh macam ni kan, service dengan PID 880. Yes. So this is ni banyak services running kat dia. RPC endpoint mapper. So kalau kita double click, dia banyak dependent kepada benda lain lah. Tengok property. I see. Just double click, nanti dia akan keluar property dia. Nampak? Hijau-hijau, lepas tu dia tukar color lain kan. Ni. Okay. So one thing yang tadi cakap pasal steroid tu ataupun ketum, access extra on ketum. Okay, you can see dia punya image. Okay, boleh nampak file parents apa yang digunakan ni. Right. Okay, performance, penggunaan CPU, virtual memory, physical memory, I/O, handles, ni semua kita boleh monitor, kita boleh tengok. Ni performance graph. I/O is input output. Right. So you have to understand tak apa benda device yang input output pun. Ni dia 10.8. So that means penggunaan dalam punya hard disk lah. Sebab tu dia ada I/O bytes. I see. So maksudnya kalau proses kita cepat, dia lagi rendah ke macam mana?
proses dia lagi cepat, dia lagi rendah. Tak. This one depends on jenis service ataupun proses yang dia running. I see. Ini services yang tadi tu, 2 relay kat dia. Okay. Ni ada strings. Okay. Environment, security, TCP/IP. Ni kalau nak tahu dia networking. TCP/IP ni is more on networking. Right. So kita tahu this particular service memang ada related to some sort of networking. Sebab tu dia keluar kat sini, nampak? Listening. InsyaAllah kalau ada rezeki lain kita boleh go through kelas-kelas networking lah. InsyaAllah kalau ada rezeki. InsyaAllah, insyaAllah. Oh, ilmu session lain boleh. Ilmu daripada otain mahal. Mahal. Allah bagi. Sebab bukan apa. Ini experience aku lah from our first video tu. See, it seems that now we understand why people prefer you. When you explain, it makes it very simple. For a layman term, dia nak faham tu senang lah kot. Mungkin kita pun boleh faham sama lah, insyaAllah. Okay, jom. InsyaAllah. Okay, so next last is a thread lah ni. Thread, you nampak ada TID. So bila dia guna thread ni selalunya refer pada kegunaan CPU thread, nampak ni. Okay, alright. So basically these are all the properties of this SVC host PID number 880 yang ni. I see. Okay, alright. So quick recap. Any question? Quick recap. If you want to find any files yang kita rasa curious, apa kita buat? Kita boleh pergi dekat file.net, cari, identify sama ada itu memang file yang bermasalah atau tidak. Once you dah pergi dekat situ, apa you kena buat? You kena pergi dekat mana? Dekat event dekat service. Okay. You have to check sama ada location dia betul ke tak. Kalau location dia tempat lain, which is not the proper location yang sepatutnya dia ada, so it's most likely is a malware. So kalau malware kita boleh remove kat sini, remove dalam dia folder location. And then take note tak, once you dah remove kat folder location, dalam registry tu pun kena buang. I see. Dekat HK. So kena refer. Dekat HK ke? Yes, betul. Okay, dalam registry tu. Tengok you boleh cari dia punya file name dalam registry tu, and then you ubah nama je. Kalau takut tak nak benda tu dia delete, you just tukar nama je. Okay, tu pun ada dekat video yang lagi satu. So dekat link. Kita akan provide pun. Okay, Mr. Malik. Okay. Kita sambung. Ada soalan? Dah. Cantik kot. Ni. InsyaAllah. Okay. Next ni, pack image. Pack image ni yang selalu hackers malware banyak guna ni. Okay. Sebab pack image ni, these are the file that can make you capture your screen, capture your recording, whatever semua tu ni. Ini the pack image. Itu tu macam runtime broker. Application frame host. I see. Okay. Ni browser. Nampak ni Microsoft. Ni semua yang Edge punya lah. Macam kita punya Microsoft Edge, kita boleh capture kita punya screen semua kan. Betul. So dia guna runtime broker lah. Ni. File dia guna. Nampak? Betul lah tu. Konok pula. Kita boleh conteng-conteng. So banyak benda kita boleh buat ni. Ni nampak class media to device.
That means class media to device, this is where you macam orang buat apa? Screen apa yang duplicate screen tu kan. Kan yang ni. Class media to device. Betul. You nak buat casting kan. Okay, so dia macam capture your screen untuk dalam ni lah, Microsoft Edge. So these are the file yang terlibat. Okay, so just be careful kat file-file yang jenis warna purple ni lah. Image. Okay. Okay, ingat hati-hati kepada file yang warna purple. So ini bagusnya kan bila pakai yang bukan semua betul lah tu. Proses and then yang ni jobs color. Yes. Betul. Okay, so just be careful of this pack image-nya files. Okay, for the time being, runtime broker, application frame host, ni semua setakat ni okay lah. Dia bukan malware. Okay. Faham. Alright, next is jobs. Jobs ni pun digunakan oleh kita punya processor. Okay, processornya jobs. So kita tahu these are some of the files yang digunakan oleh processor kita at the time being ya. Okay. Alright. And then last two ni jarang guna which is a .NET process and also relocated DLL. Okay, very clear. Okay. So tak payah nak risau sangat lah. So kita risau kat purple, kita risau kat hijau, kita risau kat merah. Tu Sinong cakap kan. Layman term tu. Dan juga risau kat nama-nama pelik. Nama-nama tu je. Nama pelik. Okay. Lagi sekali quick recap, nama-nama pelik pergi check kat file.net lu. Apa-apa sebelum you nak buat apa function. Betul. Alright, settle. Okay, senang faham. Alright. Okay, next process monitor. Okay. So process monitor ni, okay, ni untuk manage and monitor processes running on your system. Dia macam registry editor pula, tapi on steroid ni. Oh, semua main steroid Okay. So sama gak lah, remove all unnecessary process and tasks. Yang mana yang tak guna tu matikan. Okay. Tapi yang ni dia tedious sikit that means banyak guna masa untuk check. Sebab dia memang banyak. Sebab yalah nama pun registry on steroid kan. Betul. Nampak? Pening kepala orang. Tu dia. Tapi mungkin kau boleh kau boleh tolong pinpointkan dekat dia orang ni what to look for basically whenever they have problems. Kan kalau tengok semua macam ni kan. Talking betul. Tapi kalau nak betul-betul yang pro-nya, yang jenis makannya, memang kena go through all lah. Right. Kena tengok satu. Okay. Kat sini kalau kita nak tahu ni buffer overflow. Okay. Kalau terlampau banyak sangat buffer overflow, okay, that means it's not good for your system. Okay, because buffer overflow ni yang selalu buatkan kita punya sistem slow. Kan konsep komputer, bila kita double click file tu, dia akan load dalam memory kan. Yes. Memory dia ada stack dia kan. Betul. So kalau dia dah sampai certain tahap, dah penuh, dah tepu, dia akan overflow. Okay. Kalau benda ni kerap sangat berlaku, your system will be definitely slow lah. So nak counter, dia terpaksa refer to nak counter macam mana? Nak counter buffer overflow. Yang penting macam semalam cakap all those services, apa-apa benda yang tak perlu, matikan lah. Matikan lah? Yes. So dekat startup matikan. Right. Yes.
So this is untuk minimize buffer overflow. So, Overflow memang akan berlaku. hmm. Cuma jangan kerap sangat lah. So can they do it here dekat sini? Sini basically you just monitor je. I see, dia hanya bagi report je lah. Internet exchange kena bagi buat sendiri. Yes. Betul. So like say in this, Contoh macam ni kan, dia dah bagi tahu kat ni HKCR, CLSID. Okay, kita ni. Wah. Dan kita tengok proses apa yang dia running. I see. And then nampak bawah ni. Modul. Ni. Ni yang kita kena check. File-file dia. Ada tak nama file pelik ke apa kan. So kita kena monitor benda ni lah. Bagi mereka yang kalau ada banyak bagi mereka yang dia tanya apa yang kata nama file pelik, so kadang-kadang dia ada based on characters, just based on numbers je. So nak dapat more information, you kena pergi refer lagi sekali dekat video sebelum ni. Basically sebelum masuk tengok kat sini, you better tengok video sebelum ni dululah. Kan? Betul. So insyaAllah rasanya saya akan dah pecah-pecahkan sikit video tu kepada beberapa bahagian untuk you all senang refer. Kalau you tak tengok 1 jam, I dah pendek-pendekkan. So nanti you refer. Betul. Okay, sambung bro. Lagi senang. Yes, cantik. Okay, kadang-kadang bagi kita orang yang bukan IT ni, okay, dia orang tengok semua nama file ni pelik. Kan macam ni. Device, object, OBJ, WinStar. Ini semua bagi dia orang pelik. Okay. Alright. Okay. Ni based on my experience masa belajar kat States dululah Dalam dunia komputer ni, Mak Saleh, especially American bila dia orang bagi nama file tu mesti ada relate with the things yang dia buat tau. Contoh macam ni sfc.dll. Okay. SFC is a short form for System File Checker Sebab tu dia nama SFC ni. Okay. And then Microsoft BCP. Okay, yang ni. Ni semua Microsoft punya. So kalau ada nama, contoh macam malware kan. Malware kadang-kadang company dia kosong kat sini. Oh. Betul lah. Orang tu sendiri buat kan. Yep. Okay. Boleh Tapi ke you have to understand. Boleh letak company ni? Boleh ke kalau macam boleh? Then people would know the difference lah Yes, itu lagi susah. Right. Tapi at least cakap but at least untuk layman kan, the rules of all this malware punya creator ni, dia akan follow that first rule lah kan. Yang company pun kosong, nama pelik-pelik, so itu pattern yang dia orang kena follow lah, so to speak. Betul. Mungkin hyper otai, bukan otai lah, hyper otai pun dia buat bukan-bukan tu kot. Betul. Okay, boleh continue. Alright. So just tengok ni lah kat sini. Sebab tu cakap benda ni, proses monitor ni is a very tedious task. Memang memenatkan kalau kita nak monitor semua ni. Tapi memang berbaloi. Sebab tak ada malware yang boleh lepas daripada benda ni kalau kita pandai tengok. Contoh macam ni kan, name not found. Okay. So name not found basically boleh pergi kat registry entry yang ni, HKCR, CSLID ni semua. Boleh buang lah. Cuba tunjuk contoh. Sebab dah nama tu tak guna. Okay, contoh dia macam ni. Pergi registry, like edit. Okay. So right edit.
Okay. Right. HKCR. So HKCR is yang mana? Atas sekali kan? Class root. Yes. Betul. Okay. Hmm. So kita tengok yang mana tadi contoh yang ni Name name not found. HKCR CLSID. Kita search lah. CLSID. Tu. Bawah sikit. Yes. So down ni banyak. Nampak? Buka, nak expand dia pun Banyak so, kan? cari lah nombor dia. 30cc9 jenuh 30cc9. But at least these people, they start to understand what they have in their computer. Kan? Sebab tak pernah tengok benda-benda macam ni. You know? The problem tak tahu nak settle macam mana. So at least walaupun you tak buat, but you still know what's happening. Macam pergi repair kereta, pergi workshop kan. You're not going to repair the kereta, but at least you know whether that guy, the mechanic is telling you the truth or not. Something macam itulah lebih kurang kan. Sebab tu ilmu kena ada. Betul? Agree. So basically kat sini 30cc9 memang dah tak ada lah. Nampak? 30cc9 kan, cc. Dah tak ada. Tapi dia still keluar kat dalam ni. Dalam tu kan. So adakah benda ni ada tendensi untuk jadi virus tu? Benda ni tendensi nak jadi virus. So dia malware. Yes. Dia adakah dia boleh jadi malware? Macam ni not found ni normally jarang malware lah. Okay. Selalu yang malware ni contoh yang macam tadi itulah yang buffer overflow. Diorang yang selalu create all those buffer overflow. Ataupun sometimes yang ni file lock with write access ni. Sorry, yang ni file lock with writers. Right. So you guys tolong take note apa yang Mr. Malik dah duk cakap ni. If you still curious, then you kena refer pada video yang sebelum ni yang kita dah providekan tu. But to me this is quite technical lah because macam-macam banyak benda yang you have to know. Cuma senang nak tengok contoh macam ni lah, buffer overflow. So kita tahulah ni file apa yang buat dia buffer overflow. Contoh ni file yang buffer overflow is a localbridge.exe. Okay, dia yang trigger this. Okay. Alright. So Process Monitor is your registry editor on steroid. So boleh refer kat registry editor yang kat sini lah. But they only list out what's actually happening to your system. Tapi dia tak boleh setelah apa lah. You have to still go to registry, go to Recordit and settle it. Dekat situ. Betul. Okay. Yes. Faham sekali. Okay. Dan ni juga secara tak langsung, contoh macam tadi kan, file not found. So kita boleh just remove dia daripada registry kita lah. Kalau still ada lah benda tu. So secara tak sengaja, tak langsung, benda ni macam kita punya registry cleaner. Kita buat manual. Yes. So kadang-kadang dia jumpa error pelik kan, bila kadang kita jumpa error dia kata missing this and that, so they know what to do now basically, you know, they can always check and how to sort the problem out. Ni kadang-kadang kita duk download pergi cari tak bukan problem doesn't really solve sebab kita tak pergi kat grassroots problem tu. Yes, we have to tackle the grassroots. I agree with you.
Oh, Betul tu. aku boleh belajar apa ni, mengajar apa ni. Dia yang penting faham konsep komputer tu, how computer works, that's it. The moment you know how computer works is simple for you. Okay? Takkan nak ajar server semua no problem lah, because you already know how the computer works. Asas dia betul Yep, asas dia sama ya. Server pun sama tak macam you punya PC. Cuma server dia banyak services tu je. Tu je, dia tak ada apa. So sebab tu ramai orang suka attack server, sebab you have to understand, the more services you have, the more you punya surface tau, attack surface tu you buka tau. Yes. Macam semalam yang kita buat introduction tu, tentang yang kita kena kecilkan diri kita supaya orang tak boleh nak attack kan. But betul, bila kita dekat information super highway ni, tu term saya, when you're in the internet, you're like opening yourself, you know. Memang nak suruh kat mana kan, you know. Untuk chance untuk orang attack tu memang gila-gila lah. Like what you said, Pentagon 20,000 satu hari. Just imagine that. Itu dah itu yang hari-hari tu dia peak hours dia, ada peak days dia macam mana kat you? Wah, itu on average, itu more than 20,000 tau. That means not less than 20,000. Exactly. Allahualam, 50k, 100k. Exactly. And then yelah, kita pun pernah dengar sorry to say lah kan, ni benda yang dah kita dengar berlaku. Government punya website kena hack, you know. So mungkin nanti ada rezeki macam Bro Malik kata, kita cuba tengok macam mana nak counter measure benda-benda yang boleh berkaitan tentang network. Sebab kadang-kadang kita buka internet kat rumah ni, you know, we are working from home. So how do we protect ourselves? How do we protect with the computer and protect the data that we have? Kan? So itu ilmu yang you all kena ada. Ni insyaAllah something to look forward. Aku daripada satu hari kalau macam ni buat video, dia buka satu-satu pintu, oi. InsyaAllah boleh, ada rezeki boleh. Betul kan? Boleh share semua know-how. Ini yang macam mana yang layman kena tahu. You're not going to really do it, tapi ada benda task yang you boleh prevent sendiri. Which kadang-kadang kita tak sedar. Kita open ourselves to the world, the internet world, dan orang attack you pun tak sedar. Betul. What okay lah. Klik dan tak klik kan, contohnya kan? Yes. Contoh, since you dah bring this matter up ni saya just nak bagi tahulah. Saya tengok ramai orang yang guna Facebook, diorang bila upload macam-macam, diorang tak fikir banyak kali apa benda yang diorang upload. Contoh jangan upload gambar-gambar you dalam rumah. Okay, sebab kita tak nak orang tahu you punya rumah, TV kat mana, kitchen kat mana, you letak baju you kat mana. And then jangan upload, today my husband outstation. Jangan, benda macam tu jangan. Ataupun my wife outstation, jangan. Okay, that is PNC for you and your husband, ataupun you and your wife. Jangan bagi tahu satu dunia. Itulah kan. Okay. Jangan pula mak janda kata, wah, wife dia pergi obsession. Tahu tak apa? Bahaya. So ini yang orang kadang-kadang dia tak sedar, talking about the current issue, people really open themselves. They like to tell stories, They open themselves too much. Itu yang bahaya. Sebab kadang-kadang you have to understand, sifat manusia tu, diorang teruja tau. Bila diorang buat something, diorang teruja. Diorang nak bagi tahu satu dunia yang diorang buat benda tu. Betul. Okay. But back to fitrah kita balik lah. Sebab tu saya cakap, bila nak buat sesuatu tu, pastikan kita fikir, guna akal. Jangan kita main tam, ikut nafsu kan, itu yang tak boleh. Sometimes this is what I notice sorry kita pun bukan ustaz pun, but sometimes kita tak boleh nak avoid diri kita tentang ujub ni. This is something not very easy. Riak ni susah nak control lah. Contoh paling simple result anak elok, dia pun pergilah capture gambar result anak tapi lupa tutup nama sekolah anak. See, itu risiko. Dia teruja lah tunjukkan result anak dia,
Kan dia tapi Yes. dia terlupa tutup sekolah anak tu. Dah orang tahu kat mana sekolah anak dia. Oh, Betul. ini benda-benda yang sangat-sangat bahaya. Nauzubillahi min dzalik. Contoh satu lagi baru-baru ni about 2 days ago, one of my friend post kat Facebook dia terima bungkusan. Bungkusan tu ada address dia dengan address orang yang hantar. I cakap kat dia, bro, you tahu tak you dah expose your address to the internet, that means everybody can now see you tinggal kat mana. I cakap. Exactly. Lepas tu dia cakap, alamak, nasib baik I bagi tahu dia. Lepas tu the next few minutes memang dia terus delete gambar tu. So I cakap, you have to fikir 2-3 kali bila you nak post something on the internet. Boleh tak bro? Kita buat satu sesi yang mana kita buat awareness benda-benda ni. Boleh. And the do's and don'ts ni lah kan. Sebab aku rasa orang kena tahu benda ni. Kita over excited macam kau cakap, terlalu teruja kan. Suka-suka hati kita nak post something. Knowledge tak ada. You know, because all this kind of thing you don't find it in the book. Kalau kita ignore pun, kita seronok. Tapi seronok tu boleh makan diri ya. I agree. Okay, jom. Last apa? Autorun. Alright. Autorun last. Okay. Okay, next is autoruns. Autoruns ni basically dia akan check kita punya startup. Okay, yang ni. Ni pun on steroid juga ke? Lebih kurang Ini semua benda-benda yang macam on steroid ni Tak apa. Sebab doktor yang bagi steroid, okay. Doktor bagi steroid, doktor balik. Okay, alright. So yang ni everything, that means semua dia akan portray, letak kat sini. Okay. So kita jangan tengok semua ni company. Okay, let's kita pecah pada log on. So this is masa log on nya time. You boleh tengok those application ataupun tools yang dia up masa log on. So kalau kita tak nak, kita just disable, matikan lah. Contoh macam ni kan, is a fixed tool lah. Ni sepatutnya tak payah ada. Okay, ni dia suruh run as admin. Okay. Sebab tu penting apps ni run as admin Okay, log on. Okay, ni is a ni matikan. Anydesk matikan. Cleaner ni boleh matikan lah. Yang ni kita tak nak guna. OneDrive, Google Update, so team setup. Lebih kurang macam task scheduler semalam ke? No, ni bukan task scheduler. This is macam kita punya startup. Log on ni masa kita startup. So kita bila do we need to run this every time kita on komputer kita? No. The moment you disable benda ni, dia takkan run on startup in future. Unless kalau you install apps, okay, ataupun you buat certain configuration, only then you boleh run autoruns ni balik. Kalau tak payah selalu. Benda macam ni once in a while lah. Nak entas tak larat kan. Ini sekali jalan. Matikan kat sini lah. Tapi ingat guys, kena run on administrator. Yes. As administrator, senang nak jalan. Tak ada banyak constraint. Betul. Okay, this is pretty much it, kan? Yep. Okay, next is Explorer. Ni yang mana run during Explorer. Okay. That means Explorer ni is basically a task. Contoh macam nama Explorer. Okay, what does you know by the name of Explorer? The Explore kan? Yep. Macam kita punya Windows Explorer, Internet Explorer. Yep. Okay, that means benda-benda ni basically digunakan untuk explore kita punya sistem. Okay.
Alright, contoh macam WinRAR, that means untuk buka all whatever file yang ada compress punya format. Yes. Okay. So dia akan keluar dalam Explorer ni. Whatever apps yang kan kita pergi buka Windows Explorer kan, kan kita nampak semua apps semua tu. So some of them dia running on the background contoh macam ni. OneDrive, SkyDrive, Dropbox. Ni semua I matikan sebab I tak guna. I see. Yelah, dia tetap load dulu. Dia akan load dulu. Lepas tu kita kata kenapa lah komputer aku ni slow gila kan. Betul. So at least ini benda yang tak complicated lah. I think you guys pun should be able to do this. Just go and search for autorun, download it, run it, dan tengok mana-mana proses yang kita rasa aku tak pakai sangat benda ni kan. Tapi nak buang takut. So what you can do is just disable kan kat sini. Uncheck je, buka pening kepala. Kan, lepas tu bila tengok sistem tu yang jadi pelik je kan. You can always come back to here and check it back. Settle kerja. Senang je. Contoh macam ni kan. Dropbox ni ada kan. Mati kan. IGFX. IGFX ni Intel Graphics punya effects. Untuk kita punya screen. Monitor. So matikan lah. Tak guna. Ni one shell. Apa benda. Free archive ni anak airnya ke air tak apa benda. So matikan. Okay. Alright. That's ni yang paling senang lah kot. Ni yang paling senang lah kot. Yep. So dan ni IE. Yes. Plugin. Yep. Ni plugin ni matikan lah. Skype matikan. Ni sekilas semalam. Ya. Previous punya session. Betul. The last part I found ni pun ada. Nampak? So all this matikan lah. So kata kita pergi kat task scheduler tu, pergi kat sini pun boleh buat kan? Boleh. Sini pun boleh. Then we better go and install this You guys, I think you better pergi download lah benda ni. Ni benda senang nak cari. Betul. Ada tips tak kat mana nak cari? Ke just dia Google and download Google and download lah. Dia tak silap Autoruns ni sekejap kan kalau jangan tanya kat mana nak pergi cari benda ni kan. Sysinternal. Bawah that company Yes. And currently Microsoft dia dah beli kan Sysinternal. Right. Dia dah beli semua steroidnya lah. Yes, ni nampak wholly owned subsidiary of Microsoft ni. Okay, cool. Alright. To me just Google je lah. Google and then tengok, katakan Google Sysinternal Autoruns. Contoh let me give example lah. Sebab semua apps ni actually is a bundle punya apps yang download daripada Sysinternal. Tapi kenapa Microsoft, just to ask you while you are doing this, kenapa Microsoft saya tidak beli company tu, dia tak load je benda-benda tu masuk dalam Windows Wallahualam. Kan? Tu persoalan. Jadi okay, sometimes you have to understand. I said before kalau dia masukkan benda ni integrate dalam sistem doang, satu kemungkinan besar nanti sistem akan jadi slow. Okay. Right. Sebab kita consider macam maintenance punya tool Alright, sometimes bila once you run and then dia akan run on the background. So your system dia akan slow. Satu lagi you have to understand, bila you run all this, dia ada run services dia sekali. So services tu is already running on the background. And dia akan guna banyak memory ke menambahkan lagi memory. I see. Okay. Yang satu lagi, macam saya cakap, bila you introduce new apps,
new tools, you open yourself to more surface area. Betul. So kalau more surface area lagi senang orang nak attack lah. Understood. Okay guys, ni Okay, so ni I just pergi ke Google. Nearsoft ni pun bagus lah. Okay, Sys Internals. Hai, resepi ikan keli penyet. Ni nampak. Process Explorer, Auto Runs, ni semua dah ada. Ni tools list. Okay, great guys. Now In fact, boleh download the whole ni. Sys Internal. Ni, tools download. Ni suite. Saya tak besar. So 59 Mac. semua dalam tu Ni. Okay, dah download. Ni semua you tak payah install, running je ni. Auto runs. settle. Lepas lobok dia bagi. Kita mula cerita pasal 3 file, 10 file dia bagi sekali . Okay. Ni nak shutdown komputer kan. Guna ni biar shutdown. Guna proses ni. Proses monitor. Proses Explorer ni. Semua ada Ni sekali. proses Explorer. Great guys. Rasa ni dah peningkan dia orang kan balik. Dia tengok banyak sangat benda ni kan. Tak, bukan In fact, dia tak boleh nak control brain dia, minta banyak lagi takut tak tekup ni. tak, Saiful. Kalau kau nak, boleh buat satu lagi session cover setiap satu ni. Macam-macam dia ada. Alright. So nanti kita akan tengok mana bahagian-bahagian yang kita kata kritikal, yang kita boleh gunakan untuk make sure komputer kita akan jalan lebih smooth. Yes. Alright. So I think that will be all. Cukup dulu untuk kali ni. Kan banyak sangat cerita kan. Dia cukup pening kepala. Betul. Tak habis lagi ya? Apa lagi? Ada lagi? Services, drivers ni semua. Oh, ada lagi. Ingatkan dah settle dah. Wah, tengok. Brother Malik lagi banyak dia nak bagi ni. Sama lah macam tadi tengok monitor apa benda yang tak nak guna tu matikan lah. Contoh macam AnyDesk kan. Ni services AnyDesk. Kita tak nak guna yang matikan. Okay. Right. Si update, ni Google update ni semua services matikan lah. Aku rasa memang Autorun ni memang untuk layman senang lah kot. Okay? Biasa-biasa yang dia rasa pelik-pelik, aku tak pakai lah benda tu Yang running ni. Satu lagi. Touch Codex. Kadang-kadang ada orang cakap video yang dia download tu tak ada virus. Okay. Pernah sekali aku orang kata macam nak kata berdebat, bukan berdebat, macam ada having a session talk dengan seorang member ni. Dia cakap kat aku, download video no problem, tak ada virus. Okay, but then again aku cakap kat dia, what do you mean tak ada virus? Video dia run on Codex kan. Tahu kan Codex? Kode decoder. Yep. So bila nak run Codex itself is a plug-in for the video to run now. Kalau tak ada Codex ni, video tu tak boleh run. And this Codex ada one yang ada malware. Malware masuk daripada sini lah. Dia jadi parasite kan, tumpang kat dalam tu kan. Yes. Sebab tu kadang-kadang orang cakap, kenapa tiba-tiba I punya sistem slow lepas I tengok video ni je. Padahal I tak buat apa-apa pun, I just play the video, that's it. Okay. Tapi dia
tak faham benda tu dia dah run the codec. So the codec tu is a malware yang memang dah penetrate masuk dalam dunia sistem. So just be careful lah benda-benda macam ni. Okay, when you say about codecs kan, nak tanya kat ni, where does the source come from? Since you mention about video kan, adakah video ni datangnya daripada apa yang kita download from internet satu, kan video tu, atau yang orang duk share dalam WhatsApp tu pun boleh kena tak? Betul. Yang ketiga, kalau macam dulu-dulu kan, yelah sekarang ni teknologi tu dah tak ada kan, tak nampak, kalau dengar pun pelik kan, orang duk burn dalam CD ke DVD kan. Betul. Used to be a norms last time kan, even ada tak orang pergi jual DVD kan, dekat tepi-tepi masih lagi ada orang pergi jual benda tu, pun pelik aku. But that as well akan condone kepada wujudnya virus kalau dia mainkan benda-benda tu dalam komputer orang. Memang boleh. So have to be careful. Tengok guys, betapa banyaknya sources yang orang boleh nak attack ni. You know? So you have to understand, Saiful. Hackers, geng-geng hackers ni, kepala otak diorang ligat tau. They are very brilliant. So they have lots of ways to attack your system. Sebab tu kita pun kena fikir ligat macam diorang tak. Macam semalam kau cakap lah kan, kita macam main perang lah, battle lah. It's a battle of coding actually zaman sekarang ni. Zaman internet is a zaman of battle of coding. So you don't simply say, aku tak pakai internet, okay kot. Aku rasa sekejap je rasanya benda tu. Dulu mungkin lah, but nowadays kita tak ada internet ni pening kepala. Memang. You know, so it's like you cannot be without, especially time kita tengah dalam MCO, dalam PKP ni kan. Yalah, mungkin ada yang survive, tapi out of 100% mungkin yang tak kisah tentang tak ada internet ni mungkin 5 to 10% je. You know, those yang orang tua lah. Exactly, those yang ada social media ni, pening kepala bang. Aku nak update apa ni, lalu apa yang aku nak update hari ni, nak tunjuk ke orang apa, you know. So eager, you know. So they cannot be without. But when they are eager, they open themselves kepada semua bahaya-bahaya ni. Betul. So tu have to be careful. Setiap tindak tanduk kita buat, fikir dulu. Think before you act. Tu je, yang penting tu fikir dulu. Kalau macam tu, aku rasa kita kena create satu lagi video yang berkaitan tentang bagaimana kita nak protect diri kita ni. Ni kita dah cerita dah macam tentang malware dan sebagainya, but we go specifically untuk layman faham bagaimana aku nak protect diri aku, apa yang perlu, apa yang tak perlu. You know, where should I go? Apa yang aku kena prevent diri aku. But if I were to go there, terpaksa juga pergi, then aku nak protect diri aku macam mana? Contoh, dia kena download something. Tapi download ni daripada source yang macam mungkin ada virus kat sini ataupun ada tendensi untuk orang, so what they have to do before or after. Mungkin kau ada tips kat situ kan? Boleh. Okay guys, tu dah buka dah satu lagi line dengan Bro Malik. Benda-benda ni penting sebab you see, kita tak nak cari ilmu kan, end up kita akan menghadapi macam-macam masalah. So ini Bro Malik dah offer diri dia untuk bantu kita, dan you guys tolong tengok video ni once kita dah siapkan nanti. Okay bro, InsyaAllah. Rasanya dia bagi dah okay. So nanti aku compilekan bagi nampak cantiknya. Guys, alright. So bro, thank you very much, and the rest of you please subscribe, right? And please tekan butang loceng kat bawah tu supaya nanti senang kalau dapat update yang baru-baru. And please tolong share. Ilmu ni tak boleh bawa ke mana, tapi pahalanya boleh sampai. Alright? Yes, betul. Bro, thank you very much. Have a nice day. Hope to see you on the next video. InsyaAllah. Terima kasih banyak semua. Alright. Nanti siapa-siapa yang nak beli laptop, kita ada video untuk macam mana nak cari komputer yang bagus. Tips from Bro Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.